Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera daripada saya. Semoga sihat selalu. Alhamdulillah, syukur nikmat. Okey, selamat bersarapan semua. Ya, wajib kita bersarapan. Okey, pada pagi ini saya nak berkongsi mengenai betapa pentingnya pendidikan. Berilah anak kita ilmu pada tajuk kita hari ini. Berilah anak kita ni ilmu. Jadi pendidikan sebenarnya memang amat penting bagi melahirkan insan yang baik, kan? Sebab kesedaran tentang pentingnya pendidikan sememangnya lah ada di dalam diri setiap ibu bapa. Semua ibu bapa nakkan anak cerdik, nakkan anak pandai, kan? Kan kalau hantar anak sekolah, nakkan anak dapat something, kan? Dapat sesuatu lah. Baru-baru ni kan semalam keluarnya keputusan SPM 2020. Syabas diucapkan, tahniah diucapkan kepada yang berjaya. Yang tidak berjaya, yang tidak keputusan tidak memuaskan, jangan putus asa. Masih lagi kita boleh belajar, banyak peluang yang boleh kita belajar. Jangan kecewa, jangan putus asa. Sebab kita dah cuba yang terbaik, kita telah usaha yang terbaik. Jadi pendidikan tu memanglah amat penting. Jadi sebab itulah mereka macam ibu bapa sendiri sanggup habiskan masa, macam masa menghantar anak-anak ke tempat tuition, kelas tambahan, kan? Kalau anak tu mungkin tidak mahir membaca, kan? Jadi ibu bapa cari jalan bagaimana nak ajar anak, bagaimana nak anak tu lebih pandai, lebih lancar membaca, kan? Jadi itu sebenarnya masa mereka lah, kan? Kalau kelas tu katakan Sabtu Ahad, kan? Kelas tuition ialah ibu bapa yang tidak bekerja Sabtu Ahad, sebenarnya masa mereka adalah di rumah, kan? Nak pergi pasar, kan? Nak kemas rumah dan sebagainya. Tetapi masa mereka tu mereka terpaksa juga korban, untuk anak-anak. Berikan mereka pendidikan. Rasa macam tak cukup, kan? Mereka cari kelas tambahan untuk anak-anak mereka. Jadi kadang tenaga jugalah, kan? Dan tidak juga adalah wang ringgit. Mereka terpaksa spend wang ringgit juga untuk anak-anak. Sebab mereka nakkan anak mereka pandai. Mereka nak dapatkan anak mereka, mereka nakkan anak mereka tu dapat sesuatu lah, kan? Mereka tidak mahu anak mereka tu ketinggalan, kan? Jadi mereka sebenarnya memastikan anak-anak ni mereka dapat pendidikan yang sempurna. Kan? Sekarang ni kita dah lockdown, kan? Jadi banyak kelas online yang telah dijalankan, yang telah diadakan kelas online walaupun kita masih lockdown, tapi kelas online tetap ada. Kan? Carilah aktiviti untuk anak anda kita, sebab pentingnya pendidikan ni. Jangan tunggu sampai naik sekolah barulah kita nak buat sesuatu. Jadi kita tak naklah macam tu. Masa yang terbaik masa sekarang lah. Kita pun ada kat rumah, kan? Kita boleh pantau anak kita, kita boleh tengok anak kita, kan? Kita boleh cari apa sebab anak kita macam ni, apa sebab anak kita begini, kan? Kita dah dapat dah keputusan. Takkanlah dah 11 hari ni kita lockdown, kita tak buat sesuatu pada anak, memang rugi besar. Jadi kena do something lah, sebab kita tak nak anak kita ni ketinggalan lah, kan? Bagaimana, kan? Jadi apabila mereka mencapai usia seawal, ada yang 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun, ibu bapa menghantar anak ke mana? Ke tadika lah, kan? Ataupun taska, kan? Bagi menimba ilmu. Macam taska, mungkin ibu bapa yang bekerja, mereka dah telah hantar usia dalam lepas lahir, kan? Sampailah anak tu sekolah kebangsaan. Jadi mungkin di taskah juga ada tadikah, kan? Mereka boleh belajar di situ jugalah, kan?
Jadi mereka sebenarnya bagi menimba ilmu lah kan, menimba ilmu yang bersesuaian kan, dengan peringkat umur. Kalau umur 4 tahun bagaimana, umur 5 tahun macam mana, umur 6 tahun macam mana kan. Takkanlah umur 5 tahun kita nak ajar dah macam 6 tahun kan. Tengok penerimaannya kan, kita tengok peringkat umur tu bagaimana. Tetapi kalau katakan umur 5 tahun dia dah advance kan. Mungkin kata counting 1 hingga 50 dia dah boleh dah baca, dah boleh kenal kan, dah boleh sebut kan. Tapi tak salah juga kalau kita ni advance kan, ajar anak tu 1 hingga 100 dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris kan. Jadi bila dia 6 tahun dia dah tahu. Kadang ada yang 5 tahun ni kan dia advance tau. Dia boleh tambah. 1 tambah 1 dia tahu jawapan dia. 2 tambah 2 dan sebagainya. Kan jadi ibu bapa kan ada yang rajin kan, ada yang ada masa dah hajar dah anak mereka di rumah. Itu sebabnya pendidikan tu daripada rumah tu pun penting juga kan. Kita kena mengajar anak kita dalam usia muda. Itu yang saya katakan sebenarnya tak rugi pun kalau kita ajar anak kita dalam usia yang muda. Kan mereka dapat sesuatu lah di situ kan, dapat advance bila mereka nak masuk ke 6 tahun kan, dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya memanglah kita ni kenalah beri anak-anak kita ni ilmu. Janganlah kita rasa tak apalah anak kita ni kecil lagi, tak perlulah, lambat lagi lah. Buatlah keputusan seawal, buatlah keputusan dengan kadar segera kan. Macam sekarang ni kita dah nampak kelemahan anak kita kan. Mungkin anak kita masih lagi tidak boleh menulis kan, masih lagi tidak boleh membaca dan sebagainya. Tapi kita ni sebagai ibu bapa kena cari solusi dia. Kan jangan kita nak cari masalah aja kan. Setiap masalah tu ada jalan penyelesaiannya. Okay? Jadi sebenarnya ilmu tu memang penting lah. Jadi berilah anak kita ni ilmu daripada usia muda. Tak kira lah ilmu dari segi apa. Mungkin segi agama kan. Dari segi mengaji. Bagaimana nak mengajar anak kita mengaji. Macam sekarang ni yang sekolah agama kan. Tak mengaji kan. Jadi bila tak mengaji, kalau anak kita pun tak mengaji, jadi kita tu lah kena carilah. Mungkin kita boleh hubungi ustazah, mungkin ustazah boleh buat kelas online sebab kita dah biasa kan dengan ustazah atau ustaz. Jadi kita just call, tanya adakah mereka boleh buat kelas online untuk anak-anak kita kan. Jadi adalah aktiviti untuk anak-anak kita ni. Sayang sangat bila anak kita ni tidak ada aktiviti sepanjang lockdown ni kan. Jadi kita kena buat sesuatu lah untuk anak-anak kita okay? Jadi sebenarnya ilmu tu amat penting. Macam saya sendiri memang saya menyediakan kelas online saya kan, daripada tahun lepas kan. Sekarang kata bukan kata kita nak kata ajar 6 tahun saja. Tidak. 4 tahun pun ada juga dalam sesi kelas saya ni. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ada juga yang 7 tahun, yang 10 tahun, yang masih lagi tidak lancar membaca. Takkan kita nak biarkan begitu saja. Kan? Sedih tau. Saya memang sedih lah bila anak murid yang usia 8 tahun, 9 tahun masih lagi tidak boleh membaca. Ada yang tidak boleh menulis nama. Jadi kita tak naklah sampai ke situ kan. Kalau boleh bantulah. Bantulah anak-anak Kalau anda di rumah, bantu. Check spelling. Mungkin boleh beri mereka aktiviti senang je. Ejaan, bahasa Melayu. Ejalah yang mudah-mudah, ayat yang mudah kan. Kita tengok dia punya prestasi bagaimana. Kan. Jangan kita biarkan, jangan anak kita tu menonton televisyen sepanjang hari kan. Bermain handphone dan sebagainya. Tiada dapat apa-apa pun. Kan. Jadi kita nakkan anak kita ni dapat sesuatu. Macam saya buat kelas saya ni adalah jom sebut. Dalam program saya ni jom sebut. Saya nak mereka mengenal bagaimana mereka nak baca.
Bukan kita bagi buku, terus baca. Tidak. Sebelum mereka nak baca buku, mereka kena sebut perkataan ini dulu. Kan, konsonan ini amat penting. Kalau mereka tidak boleh mengenal, bagaimana mereka nak membaca? Kan? Jadi di dalam flip chart ni adalah teknik-teknik macam saya dan tim-tim saya akan mengajar anak anda yang mempunyai masalah yang masih lagi tidak lancar membaca. Saya nak bantu ni. Macam semalam kan, alhamdulillah saya dapat satu parents daripada Sarawak. Daripada Sarawak nak join program saya ni. Jadi kata orang, jauh tu bukan penghalang. Yang penting kita nak belajar. Di mana pun, insyaAllah sekarang ni semuanya online. Kan? Online. Jadi kita nak belajar. Jangan kita buang masa. Jangan kita biarkan anak kita tidak dapat aktiviti. Jadi dalam flip chart ni macam-macam ada. Bagaimana saya mengajar anak anda untuk membaca. Kelas saya ini sebenarnya 3 hari kelas dan saya akan beri flip chart ini. Bagaimana nak menggunakan flip chart tersebut. Sebab saya tak nak lah bagi flip chart ni ibu bapa tidak tahu nanti bagaimana nak tackle, bagaimana nak menarik perhatian anak-anak untuk belajar. Jadi saya sendiri dan tim-tim akan mengajar selama 3 hari dalam program kami bagaimana untuk mengajar flip chart tersebut. InsyaAllah kita bantu. Jadi sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, jangan lupa tag kawan-kawan, share pada kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan pun ada masalah, masih lagi anak tidak mahir membaca, masih lagi tidak tahu membaca dan sebagainya. InsyaAllah kami akan bantu. Jangan lupa buat keputusan yang cepat, buat keputusan yang pantas. Jangan kita tunggu. Jangan tunggu lama-lama. Anda akan rugi. Kesian ke anak-anak? Tak kesian ke pada anak-anak? Kesian kan pada anak-anak? Macam saya sendiri kadang dapat anak murid yang masih lagi tidak boleh menulis nama, tidak boleh membaca. Saya menitiskan air mata sebenarnya. Saya menitiskan air mata. Ni bukan buat-buat, memang betul. Touching sangat. Sebab dia dah usia berapa tahun? 9 tahun. Saya mempunyai 6 orang anak. Anak bongsu saya darjah 6. Anak saya ni semuanya sekolah Mandarin. Tapi petang sekolah agama. Kan? Jadi lagi banyak yang kita nak belajar. Kan? Jadi sebenarnya tak rugilah kalau kita belajar. Daripada usia muda, bagaimana kita nak mengajar, bagaimana kita nak menggalakkan mereka belajar. Ada cara-caranya. Boleh ikuti pace saya. Saya memang beri tips-tips sebenarnya. Jadi inilah yang saya nak cerita pasal jom sebut ni. Jangan lupa tag kawan-kawan. Kalau kawan ada masalah, bagi tahu pada kawan-kawan. Tak rugi. Kita ni kongsi benda yang baik kan. Kongsi sama-sama. Okey, itu sajalah Facebook live saya pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa sarapan pagi. Wajib sarapan pagi. Jangan skip sarapan. Terima kasih. Bye-bye.